Alright. Ada hak baru masuk ini Ustaz. Zarif. Pernah jumpa Ustaz. Okey. Ada apa-apa nak sembang? Ada apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Kak Tun. Ya, Kak Tun. Rindu Kak Ustaz. Tengok video Ustaz hari-hari. Alhamdulillah, bagus ya. Sebenarnya saya nak abang dekat Kak Tun. Ya. Yang Kak Tun rindu tu adalah dia, bukan saya. Tahu. Nah, tapi gambaran dia terang dekat saya. Kak Tun nampak saya. Yalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Siapa dia tu? Zarif. Baik. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak sangka boleh join. Bagus. Ya, alhamdulillah. Saya. Tu. Ni kira satu keluarga ni. Kalau buat nak jumpa Tok Wan kata. Alhamdulillah. Baguslah, alhamdulillah. Tak apa. Sihat Ustaz? Saya alhamdulillah sihat. Sihat diberi Allah Taala insya-Allah. Pergi. Ada apa-apa nak sembang boleh sebelum kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran. InsyaAllah ni nanti nak sediakan soalan-soalan. Baik. Kalau ada. Baik, Ustaz dah masuk dah. Ya, Khalifah masuk. Balik hari Isnin kah yang baca kitab ni? Ataupun dah sampai tengah-tengah kah? Ya, macam ada baru syarah 3. Baru nak masuk 3. Dah mula lah. Baru mula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ali. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz. Boleh mula. Dah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah memperkenalkan kepada kita diri kita sendiri. Dia memperkenalkan kepada kita diri kita yang menjadi kecintaan bagi dia. Kita dulu tak kenal, kita tak tahu. Hari ini kita tahu. Apa yang kita tahu? Kita adalah benda yang sangat diingati Allah. Kita adalah perkara yang Allah Ta'ala ingat sebelum ada, sebelum hadirnya segala sesuatu. Maka syukur sebab kita barang yang sentiasa diingati Tuhan. Dan dalam Allah Ta'ala duk tunjuk tentang diri kita, maka keuntungannya kita yang perolehi. Kita yang merasai. Jadilah hamba yang selalu mengingati diri dia, yang sentiasa diingati Allah. InsyaAllah, dengan keadaan tu kita jadi orang yang senantiasa berhubung dengan Tuhan dalam tiap keadaan dan tiap suasana. InsyaAllah. Dan saya nak bertanya kepada yang ada di sini, kecuali Ghazali. Bukan pada Ghazali, pada tuan-tuan yang lain daripada Ghazali. Jadi Ghazali jangan jawab lagi sampai mereka semua jawab. Dengar tak? Baik. Okey. Baik. Saya nak tanya ni tuan-tuan yang ada dekat sini. Apa yang paling indah dalam diri tuan-tuan semua? Sekarang ni, sebelum ni dan selepas ni. Maknanya sebelum tuan-tuan ada, setelah tuan-tuan ada, dan selepas ni setelah kita tak ada dan ada balik, apa yang paling indah? Jawab. Siapa yang boleh jawab? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diingati. Diingati Allah. Diingati Allah. Apa yang indah dalam hidup kita sekarang ni? Dapat merasai nikmat kehidupan kewujudan. Yang paling indah dalam hidup kita sekarang ni adalah diri kita lah. Itulah yang terindah pada kita sekarang ni. Dan soalan kedua, apa yang dicari? Dulu cari apa? Sekarang cari apa? Nanti ke depan pun apa yang kita cari? Jawab. Mencari cinta Allah boleh ke Ustaz? Boleh, tapi tak apa kena. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mencari untuk mengenali Tuhan. Lagi. Bila saya kata lagi tu tak betul ya? Lagi tu tak betul ya? Next. Mengetahui diri sebenar diri. Yang kita nak cari diri kita lah sekarang ni. Yang membahagiakan pun diri kita juga. Yang menjadi tujuan matlamat hidup kita adalah diri kita sendiri.
Dan yang paling mengembirakan kita, membahagiakan kita adalah diri kita sendiri. Yang paling indah dalam pandangan kita, yang paling indah dalam pengenalan kita adalah diri kita sendirilah. Kenapa? Karena itulah yang paling indah pada Tuhan. Itulah yang paling indah pada Allah Ta'ala, diri kita sendiri. Okey. Tuan-tuan jawab semua betul dah. Cuba tak kena sikit lah. Ejah bagi kena, dia kena. Tuan-tuan semua jawab dalam track dah. Tak lari pada track. Okey. Okey. Ada apa nak tanya? Barulah Fazali Ramli bergembira ni dia bercakap. Okey. Okey Ustaz, saya buka dulu pertanyaan Ustaz. Boleh silakan. Okey. Apa yang kita boleh faham daripada hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukuplah Allah itu sebagai pelindung Ustaz. Sebab yang mula okey. Sebab yang mula-mula tahu kita siapa? Dia. Siapa yang mula-mula kenal kita? Dia. Siapa yang mula-mula memaklum tentang diri kita? Dia. Dan siapa yang mula menyayangi dan mengasihi kita? Dia. Dan siapa yang merindui kita dulu, kini dan selamanya? Dia. Sebab tu dia kata, cukuplah dia sebagai wakil. Okey, Li. Okey. Tu waktu tu Nabi Ibrahim dia tak ada doa lain Ustaz, dia tak ada sebut lain ya. Masa sebelum dia kena campak ya. Dia kata Tuhanku lah, apa lagi nak kata. Dan dia kata engkau sangat ku kenali. Allah. Aku kenal sangat hang sebab aku tak ada tempat bergantungan. Aku bukan ada tempat bergantungan, melainkan dirimu. Sebab dia bersifat dengan Al-Waliyun, yang maha yang maha melindungi. Ya. Okey. Api pun sejuk lah. Sejuk lah. Main dengan Tuhan ni api sejuk. Jadi tuan-tuan yang ada di sini, jangan ada wakil yang lain dalam hidup. Jangan ada benda lain kita takut. Jangan ada kerisauan selain daripada risau takut dia tak pandang kita sebagai hamba. Walhal, kerana dia pandanglah kita risau, dia takut dia tak pandang. Pasal dia pandang risau tu timbul. No? Baik. Ada lagi. Nak panas enjin dulu. Panas. Boh pi. Baik. Okey Ustaz, dalam yalah kita sekarang suasana macam-macam ni yang tak tentu kira tak tentu dengan keadaan dengan COVID dengan apa semua ni. Situasi ni kita katalah macam tadilah, tak ada tempat bergantung, tak ada tempat berharap. Dan memadaikah bagi seorang hamba tu, cukuplah dia tahu yang bahawa Allah tu Tuhan dia Ustaz? Sangat cukup lah. Kalau dia tahu hak tu, duduk tang tu lah, bahagia dah dunia akhirat. Tapi dia kena tahu betul ya. Allah. Walaupun setakat mana ilmu dia ada lah Ustaz lah. Okey, sebab apa macam tu? Sebab, cuba kita tanya, bolehkah kita lari dari Tuhan? Tak boleh. Tak boleh. Bolehkah kita pergi selain daripada Tuhan? Tak boleh tak? Habis tu? Alright. Masalah Jerman. Buat Melayu sikit. Okey Ustaz. Ni Khalifah ada tanya sikit Ustaz. Nak tanya, kehendak kita ni, kehendak dia jugakah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Tadi dah kata dah. Siapa yang melihat kita? Dah abang dah tadi. Tak faham lah tu. No? Siapa yang melihat kita? Tuhan. Ya. Ada lain ke daripada Tuhan yang melihat kita? Tak ada. Tuhan tu ada sifat apa? Ada banyak sifat. Salah satu sifat sehingga kita ada kehendak. Jadi nak kata kehendak siapa? Kehendak dia. Kehendak dia. Tapi kehendak dia kehendak yang besar.
Cabang itulah kehendak kita. Kehendak Tuhan yang paling besar apa dia? Kita. Dia nak beritahu kat kita kata dia Tuhan. Apa tanda? Dia bagi Nabi, dia bagi kitab. Itu tanda dia. Baik. Okey. Okey. Kita baca Ustaz. Boleh, insyaAllah. Okey. Bab 3. Okey, bab 3. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab Futuhul Ghaib. Pembukaan kepada yang rahsia. Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata dia. Muka surat 20. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apabila seseorang hamba Allah itu diuji oleh Allah, maka mula-mulanya dia akan cuba melepaskan diri dari ujian atau cubaan yang menyusahkannya itu. Dia kata di sini, bila Tuhan nak memperkenalkan diri dia kepada hamba tu, maka hamba tu pun akan diuji. Hamba tu diuji bukan untuk diri Tuhan, diuji untuk diri dia sendiri. Tuhan tak perlu menguji mana-mana hamba. Sebab tak akan lulusnya, dia pun tahu. Tapi ujian itu untuk hamba tu melihat kedudukan iman dia, kedudukan kepercayaan dia, kedudukan penyerahan dia, kedudukan pegantungan dia setakat mana untuk diri hamba tu membangun untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sifat hamba, bila dia kena uji dengan Tuhan dalam hal keimanan ke, dalam hal fizikal ke, kerohanian ke, mula-mula dia akan cuba untuk melepaskan diri dia daripada ujian. No? Contoh saya bagi ya, ini contoh je. Kita ada harta sikit. Contohnya kita ada motosikal. Malam hari kita kunci dia dalam rumah. Kita ikat dia di tiang. Bubuh pedai ayam besar-besar penumbuk ni. Bubuh rantai. Rantai besar-besar ibu jari kaki tu. Dengan tujuan motor tu tak pergi lain. Maka itulah kita punya usaha ikhtiar. Dan itu juga nama dia tawakal. Dan besok pagi kita bangun, kita tengok motor tak ada. Yang tinggal tungkat motor je. Dengan rantai-rantai, dengan pedai ayam, dengan mangga semua dia ambil habis. Ketika tu sebagai hamba, kepada siapa yang kita mula-mula nak pergi cari bila motor hilang? Beat dah. Tentu pergi kat orang dulu kita pergi kat manusia dulu Itu beat dia. Dia kata dia akan cuba untuk melepaskan daripada ujian yang bagi dia menyusahkan dia. Jika tidak berjaya, dia akan minta pertolongan dari orang lain. Seperti raja. Maksudnya minta orang yang lebih berkuasa. Kalau kita di sini hilang motor, kita pergi cari siapa dulu? Boleh cari polisi kantora dulu. Dalam ramai-ramai kita yang hilang motor ni, berapa ramai yang cari Tuhan dulu. Untuk dia bertanya, apa salah yang dah aku buat sehingga aku menerima balasan seperti ini. Berapa orang yang macam ni? Sikit kot. Kalau sikit betul lah. Nabi kata, yang Islam betul-betul itu sikit. Dan beruntunglah sikit-sikit. Dia tak risau tentang motor dia hilang. Yang dia risau, apakah ini satu tanda bahawa aku tersangkut dengan dosaku terhadap hamba-hambamu yang lain suatu ketika dulu. Sehingga aku menerima balasan di dunia ni dah. Kerana kasihmu padaku, ya Allah. Apa yang telah aku lakukan, kau ingatkan aku kembali, wahai Tuhan. Tak ada orang pilih tu.
Bila tak ada yang pi macam tu, pertama-tama yang akan dijadi pada orang-orang yang macam ni, dia akan jadi manusia syirik. Sebab dia meninggalkan Tuhan dia. Okey. Okey. Boleh ke tu? Boleh kah? Boleh. Atau orang-orang yang berkuasa. Polis lah, polis. Polis pun kata, cik, motor hari ni yang cik lapor ni adalah motor yang ke-100 hilang. Kalau cik nak, lepas raya tahun depan, main tengok kok ada. Dan dia pun berkata dalam hati dia, tak boleh harap sungguh hampa semua ni. Nampak? Itulah dia, perangai manusia. Iaitu, pertolongan dari orang lain seperti raja atau orang-orang yang berkuasa. Orang-orang dunia, orang-orang hartawan. Pasal apa? Pasal itu dia pandang boleh melepaskan. Walhal, kalau dia tengok, kalau dia faham, dia telah berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mentadbir bagi sekalian alam. Dia kata Tuhan mentadbir bagi sekalian alam, tetapi dia masih mencari orang tu. Sebab kata-kata seperti itu adalah kata-kata orang taklidin. Orang-orang yang suka meniru. Jadi dia kata, dia puji Tuhan yang mentadbir. Bila sebut bab mentadbir, adakah hanya mencipta? Adakah hanya memberi balasan? Itukah yang katakan pentadbir? Atau menguasai seluruh apa yang ditakbirinya? Kalau itu selayaknya bila kita menghadapi sebarang masalah dalam hidup, yang kita cari adalah Tuhan. Bukan kita nak apa balik, benda apa dah. Kita nak kita ditenangkan. Jiwa kita tenang. Jiwa kita tak rasa gundah gulana. Malah kita rasa layak. Sebab berbanding dengan dosa yang telah kita lakukan suatu ketika dulu dalam kepelbagaian. Yang mungkin kecil bagi kita, tapi sangat besar bagi orang lain. Dan dia kata, orang hartawan dan jika ia sakit, dia akan pergi meminta pertolongan daripada doktor atau bomo. Lepas dia jumpa polis tak boleh tolong, dia balik mai jumpa Al-Bomo. Wahai Mambang, tolong standby. Piramli buat tu 1962 tu. Rezeki kita sudah sampai. Inilah dia. Dia ada sifat musyrikin, mempercayai kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Maka dia dah syirik dah tu. Bila kena uji syirik mai belori. Kan? Dan Bomo kata, barang ni pi jauh dah lah. Pi jauh lah motor. Kan? Kalau biskut masuk dalam perut, ni motor dia pi rata. Yang Bomo. Lepas Bomo tak boleh jalan, dia balik tak jumpa kawan-kawan. Dia balik jumpa kawan dia, Mat, tolong aku, Mat. Motor aku hilang semalam. Mat kata nak tolong apa? Bini aku pun tak boleh rumah 2 hari lah. Nak tolong hang, nak pisau aku dulu. Mat pun dia tak boleh harap. Dia nak pergi cari siapa pula? Dia akan pergi cari Tok Imam. Tok Imam suruh baca Yasin. Orang masjid baca Yasin sebab motor dia hilang. Imam kata boleh. Tapi takkan baca je. Korma kambing si mama apa tak ada lah. Bila baca-baca motor hang main balik, hang tak main masjid juga. Dia kata, Tok Imam pun tak boleh harap. Barulah dia bangkit sembahyang tahajud minta kat Tuhan. Ni perangai. Allah. Jika ini pun tidak terjadi, tidak berjaya, maka kembalilah ia menghadap wajahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Betul tak saya kata? Tak lepas ya. Semua tak lepas, barulah bangkit pergi masjid tengah malam. Habis semua hantu jin Islam mau lari pasal dia mai. Sebab mereka tak nampak dia. Kan? Dia main masa orang tak ada di masjid dah. Pasal apa? Nak minta tolong kat Tuhan. Itulah perangai kita manusia. Pasal apa jadi begitu? Pasal kita bukan kenal Tuhan tolong guna. Dan memohon sambil merayu kepadanya, ya Allah, tolonglah. Aku tak ada banyak motor. Aku dah 1 motor je. Baru nak main merayu pasal ada 1 motor je. Kalau ada motor banyak, tak payah merayu lagi. Itulah manusia.
Dasar tak kenang budi. Allah. Selagi ia boleh menolong dirinya, dia tidak akan meminta pertolongan orang lain. Selagi pertolongan orang lain didapatinya, dia tidak akan meminta pertolongan Tuhannya. Itulah manusia. Yang dia kata di sini tu. Baca tuan dulu. Apa ada soalan? Panjang ni. Okey, jadi kalau macam Tok Syekh ni abang tadi, kalau dia sakit dia akan jumpa bomok doktor lah. Okey. Jadi bagaimana kita nak faham waktu tu lah. Contoh saya sakit, ilmu saya mengatakan pergilah jumpa doktor. Kan? Jadi waktu tu adakah saya ni dah dikira syirik atau macam mana Ustaz? Tak syirik kalau dia kenal. Masalahnya dia tak kenal. Kalau dia kenal doktor tu siapa? Okey. Tuhan dah letak kat diri dia kefahaman tentang sakit. Bagaimana rawatan. Takkan kita sakit jumpa Tuhan ni, aku sakit bisui, Tuhan hang bagilah keluar. Contohlah. Kan Tuhan kata, hang tahu bisui, hang tahu macam mana nak pergi lega bisui. Hang tahu dah kaedah. Pergi cari yang betul dengan benda tu. Sesungguhnya aku di sana. Tetapi hang kena kenal lah. Hang kena kenal. Saat lagi hang tak kenal, bila aku bagi lega saat lagi, hang duduk syirik dengan aku, dengan doktor tu lah. Tu dah selesai. Maknanya ilmu tu betul lah Ustaz. Betul, tak salah. Baik, Tapi kena kenal ya. Kena kenal. Tak kenal salah. Okey, faham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa yang bertanya? Nama saya Mazlan Ustaz. Okey, Mazlan. Daripada apa yang kita bincangkan tadi, maknanya yang pertama tu kita kena letakkan takwa tu dulu di atas. Sebab sebelum ni mungkin macam Ustaz cakap, manusia ni dia pergi jumpa orang ni dulu. Okey. Biasanya macam tu lah kan. Betul. Tapi saya nak tanya Lan, takwa tu apa? Maksud mendahulukan Tuhan. Sepatutnya kita ni kena letakkan dulu Allah itu paling atas, baru kita ikhtiar ke lain. Okey. Selepas kita boleh tak Lan nak letakkan pada Tuhan kalau Lan tak kenal Tuhan? Kalau tak kenal tak dapat Ustaz, tak boleh buat macam tu. Maka saya bertanya, apa itu takwa? Nak letak. Okey. Takwa tu kenal lah Lan. Kenal lah. Itu takwa tu saya kata apa dia takwa. Takwa tu mengenal. Bila berkenal baru boleh pi. Tak kenal nak pi guna. Ya betul. Apa yang ada dalam takwa? Yang ada dalam takwa sifat Lan tu. Apa dia? Macam mana Lan nak kenal Tuhan? Lan kena ada sifat takwa. Apa dia? Pertama, Lan ada sifat tawadhu'. Lan rendah diri. Ya betul. Kalau Lan tak ada sifat rendah diri, Lan tak boleh cari Tuhan. Ya sih. Sebab lagi Lan rasa diri Lan pun Tuhan juga. Ya betul. Kedua, kena ada sifat wara'. Kena sifat qana'ah. Ya. Qana'ah ni sifat sederhana. Bila sederhana, dia tak melampaui batas. Orang kaya, duit banyak, dia bukan percaya kat Tuhan kan. Ya sih. Sebab tu dia kena sederhana, tak boleh lebih-lebih. Saya lagi hilang kepercayaan kerana dia ada mampu. Ketiga, dia kena ada sifat wara'. Wara' ni apa? Menjauhi segala benda-benda yang boleh melindungi, menghijabkan hati dia dengan Tuhan. Ya. Keempat, dia kena ada ikhlas. Mengenal Tuhan sepenuhnya. Jadi takwa tu mudah sebut. Nak berdiri itu susah. Sebab tu orang mudah syirik dengan Tuhan. Sebab sifat takwa dia tak sempurna. Contoh Lan. Contohnya. Lan suka tengok bola tak? Suka juga. Okey.
Kalau tim mana kira English Premier League, tim mana yang Lan suka tengok? Kalau ada tu Lan suka tengok. Liverpool. Okey. Hari yang Lan tengok tu Liverpool lawan dengan Manchester. Okey. Lan duk tengok Asyik dengan Liverpool lawan Manchester. Tengah-tengah tengok tu, isteri panggil Lan. Isteri Asyik panggil, Lan duk tengah seronok dengan hat-trick bola, isteri panggil. Masa tu, ada rasa ketidakselesaan bila diganggu? Biasanya akan rasa terganggu lah. Itulah tak boleh tawaduk. Tak boleh ada rendah diri. Ya betul. Sebab tu nak pergi kat takwa susah kan. Ilmu boleh. Tapi nak duduk seksa. Tapi kalau boleh duduk, nescaya orang tu akan mengenal Tuhan dia. Kalau begitu dia kenal Tuhan dia, dia sakit, dia pergi jumpa doktor, dia tahu dah sebenarnya doktor tu bukanlah yang dapat menyembuhkan. Doktor tu nama yang Tuhan letak kepada penyembuhan. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah dia sendiri. Yang ada pada ilmu doktor, yang ada pada kudrat iradat doktor, dan yang ada pada hayat doktor. Adakah semua orang pergi jumpa doktor faham yang ni? Ya. Sikit lah. Kami lah syirik ni. Ya, okey. Tetapi seandainya dia mengenai, tak payah jumpa, pergi jumpa berumur pun sama je. Kita tahu nak pegang tu tak mana. Masalahnya, kita tahu kan nak berpegang tu tak mana. Kalau tak tahu, kita baca Yasin pun tetap syirik. Betul. Allah. Macam mana? Kalau pergi jumpa doktor tu syirik, tahulah doktor kita dok harap kat dia. Ni, baca Yasin ni. Macam mana? Bukan ayat Quran ke tu? Ya. Sebab tu kena faham tu Betul. Okey. Lagi Ustaz, syirik tu pula pada kelas mana Ustaz? Syirik besar, syirik kahfi, syirik akbar, syirik kecil-kecil lagi. Okey. Kelas dalam hal syirik dia tak kira nilai dia sama. Hang letak khafi ke, hang letak jali ke, kubra ke, sughra ke, tetap nama dia syirik. Dan Tuhan mengharamkan orang syirik untuk duduk dengan dia. Sebab ada di hati orang tu mengira ada wujud yang lain yang dinamakan Tuhan selain daripada diri dia. Contoh, saya bagi tahu kat Lan, contoh, okey? Ya, tuan. Lan nak makan nasi lemak. Okey? Makan nasi lemak, lepas sembahyang subuh teringat nak makan nasi lemak, okey? Lepas tu habis wirid sembahyang doa apa gedebuk-debak, Lan habaq dekat isteri. Cik Mah, tolong pergi tengok Sadik dalam baju Melayu saya yang saya gantung kat dinding tu. Dalam tu ada RM100. Lepas tu duit pecah-pecah, 50 sekeping, 20 sekeping, 10 2 keping, kan? Lepas tu RM5 2 keping. Cuba pergi tengok saya ambil duit beli nasi lemak. Okey. Bila Lan mahabak-habak, isteri Lan pilah tengok mahabak Lan tak ada. Abang saya cari kata tak ada. Lepas tu Lan pergi tengok ada poket Lan memang ingat sangatlah. Okey. Kemudian pergi tengok semua tak ada. Bila duit 100 yang kita dok harapkan tu kita dapat, tiba-tiba tak ada. Masa tu apa perasaan? Pelik juga. Apa perasaan? Lain pada pelik, apa perasaan? Perasaan Kalau saya bagi 100 contoh mungkin tak rasa apa. Kalau dia bagi 500 hilang? Kecewa. Apa perasaan? Kecewa lah. Duit tu hilang. Macam mana? Tuhan yang tak pernah hilang tu ada selalu. Kita buat tak tahu. Duit ni sikit pun kita dah ambil tahu. Adakah kita tak mensyirikkan Tuhan dengan duit? Ya, syirik juga tu. Tu baru duit tak juga memang syirik lah tu. Memang lepas tu apa benda apa akan jadi pula kalau telefon kita hilang Samsung apa tu? Telefon hilang Apple tu apa pula rasa? Kalau begitu, saya nak tanya Lan, Tuhan kita hari-hari dah berapa banyak saya agak-agak? Kalau bersikap dengan sikap macam tu banyaklah Ustaz. Kalau betul berapa ramai manusia yang macam tu? Ramai Ustaz. Habis tu nak pergi tak mana syirik ni bagi tahu tak? Masya-Allah. Nak buang guna ni.
Orang tengok main-main ni, dia bukan benda main-main tau. Dia betul-betul tau. Cari saya agak-agak berapa banyak Tuhan kita. Ramai Ustaz. Ni ada meh, gelang meh besar lori tu. Hilang sana. Itulah bukan. Sebut mudah lah. Sebut mudah. Nak duduk macam mana? Ya Ustaz, ya Ustaz. Nak duduk cukup susah mana? Ya. Kalau orang tu tak betul-betul kenal, dia susah nak duduk. Bunga, pasu bunga pecah pun bebal satu kampung. Oh, betul Ustaz. Kita bercalak sikit nak ingin nak pergi bakar lah rumah orang semua. Habis tu Tuhan kita Allah. Betul ke Allah tu? Ya. Tuhan kita. Kau sembang lah. Yang tu Alan. Ya saya Ustaz. Yang sini yang dia duk cerita pasal syirik tu. Ya Ustaz. Lepas tu Lan duk melengung lah, duit hilang. Katalah hilang tu 100 lah kata kan. Mai pukul 10 postman mai. Posto. Lan pun dapat surat. Ni cik surat. Urusan Seri Paduka Baginda. Lan buka-buka surat. Dia tulis dalam tu. Cik Lan diminta datang ke pejabat daerah untuk mengambil duit BRIM 1,000. Apalah rasa? Tak terkata lah. Tuhan kata aku hantar duit je. Nak tinggal aku dah. Allahu Akbar. Aku hantar duit je. Hang tinggal aku dah. Aku hantar duit je. Aku tak hantar ke hang hebat-hebat ni. Berapa ramai di luar tu yang hancur dengan hebat ni. Ya. Okey. Okey kan? Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Faham. Okey Ustaz. Soalan daripada Atif. Assalamualaikum Ustaz. Ya Adik. Tentang ujian tadi, ada satu persoalan Ustaz. Bos saya ni memang baik orangnya. Semua staf sangat sayang dia, cuma hidupnya penuh dengan dugaan. Pernah sekali seorang sahabat berbangsa Cina tanya, kenapa orang yang macam ni punya baik, punya bagus tapi Tuhan masih bagi kesusahan dan masalah pada dia. Soalan saya, apakah jawapan yang paling sesuai untuk menjawab soalan sahabat Cina ni tadi Ustaz? Okey, bagi dekat dia ayat yang liantak dekat saya tadi. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu dalam kepayahan. Pasal apa? Pasal ada pergantungan terus bila berada dalam payah. Okay. Alright. Okay ke, Atif? Maaf Ustaz, saya ada soalan. Silakan. Ya silakan. Bila berlaku ujian-ujian macam kehidupan seharian, jadi kita akan timbul macam-macam rasa lah. So bagi yang macam saya yang macam belum betul-betul kenal, so macam mana kita nak tahu yang apa yang kita rasa tu betul yang macam Rasulullah mau. Macam mana nak calibrate apa yang Ustaz rasa dengan Tuhan, mungkin tak sama apa yang saya rasa. Putih-putih, saya tak dengar clear apa dia tu. Boleh type. Boleh type. Zarif boleh type. Boleh baca. Macam mana nak type tu? Ada chat, dekat chat tu. Okey, saya cari, minta maaf mengganggu. Okey. Tak apa. Okay, next soalan. Silakan soalan. Khalifah tak ada soalan dah. Okey Ustaz, saya tanya Ustaz, kenapa manusia ni bila keadaan susah lah, kita kata susah, sulit, keliru tu, dia payah nak kita kata nak terima lah Ustaz. Macam mana keadaan tu Ustaz? Pasal dia tak duduk pada diri dia yang betul.
Iaitu dia boleh membezakan antara yang payah dan yang senang. Dia tak boleh beza. Payah dan senang bukan untuk dia nikmati, untuk dia membezakan. Diri sebenar dia tak nikmati pun payah dan senang. Tetapi sekarang ni dia nak nikmati yang senang. Okey. Bila dia nak nikmati yang senang, mesti yang satu lagi tu dia akan reject. Maka bila jadi macam tu, dia telah menzalimi Tuhan. Dia tak adil. Dia tak letak diri dia pada tempat yang betul. Iaitu menerima Tuhan seadanya di balik payah dan senang. Maknanya dia terima Tuhan sebelah, dia rasa? Ya, dia terima Tuhan sebelah. Dan apa jadi bila terima Tuhan sebelah? Bila Tuhan uji keluarga dia sakit, Tuhan uji mak, ayah, semua anak sakit dan memerlukan kepada perhatian, sakit yang agak kronik, kecil manis, let's say, kena potong kaki, kena cuci setiap hari, dressing setiap hari, busuk. Maka busuk tu dia tak mahu. Dia akan berat belah wangi je. Sebab tu bila mai tang ni, akhlak dia akan jadi akhlak manusia yang zalim, iaitu kejam. Letak diri dia yang besar pada sisi Tuhan, tak kena tempat, iaitu menerima Tuhan sebelah. Baik. Alright. Okey, pada yang ada asas, tak jadi masalah Ustaz, benda-benda macam tu. Maknanya lambat ke cepat ke mesti dia akan akan reflect. Okey. Pada yang umum ni Ustaz, kita nak jaga pada yang umum ni macam mana Ustaz? Okey, pada yang umum kita dah sarankan, Nabi dah sarankan, kitab dah sarankan, ulama dah sarankan, belajar ilmu mengenal Tuhan. Pasal apa tak belajar? Pasal apa tak ambil berat benda tu, pasal apa ambil ringan? Pasal apa sibuk dengan benda lain, benda utama tak ambil tahu? Baik. Sedangkan dalam kehidupan dia, hak utama-utama dia ambil tahu. Gaji banyak mana kena ambil tahu. Kena pergi kerja awal, kena punch card bagi awal, sekejap lagi kena potong gaji, ambil tahu. Makan kena sedap, ayat asam mesti kena ada daging bakar semua. Tu yang boleh ambil tahu. Pasal apa mengenai aku hang tak ambil tahu? Hari ni bila mai tang ni, hang kata hang awam. Hang awam tahu mana? Mampu kita nanti kena. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Zarif tadi. Dalam kehidupan seharian, bila dapat pelbagai akan timbul macam-macam rasa. Macam mana yang kita rasa tu betul. Nak tahu rasa itulah yang sepatutnya kita rasa terhadap Tuhan. Tengok cenderung. Bila kita rasa tu cenderung kita tu macam mana? Cenderung kepada nak pergi kat Tuhan kan, cenderung kepada apa yang kita rasa tu. Kita nak duduk tahu nak? Baru kita tahu betul tak betul. Baik. Alright. Okay, next. Baik. Okey Ustaz, cerita sikit Ustaz pergantungan kepada Allah dalam suasana senang kita tak rasa sangat Ustaz, waktu susah tu, yang bergantung tu macam mana Ustaz? Okey, yang bergantung tu bila dia mengetahui nilai susah tu bukan susah tu, diri dia tu, nilai diri dia. Bila dia tahu nilai diri dia, dia akan boleh menjadi orang yang terus pergi kepada yang boleh menyelesaikan keadaan dia, iaitu Tuhan. Dia tak mampu, dia tahu keadaan yang tak mampu, bila dia pergi berat-berat, dia terus pergi kepada Tuhan. Sebagaimana Nabi, apa-apa hal pun dia balik kat Tuhan dulu. Apa-apa cerita pun dia balik kepada Tuhan dulu. Rasulullah SAW, dia tak pernah pergi kepada yang lain. Dalam setiap perkara yang dia lalui, dia balik kat Tuhan dulu. Maka kalau itulah dalam keadaan diri dia, bila dia melalui semua perkara, maka itu dinamakan pergantungan. Ketika tu kalau betul-betul faham, bukan bergantung pun. Tergantung. Bukan bergantung. Alright. Kalau bergantung silap-silap hari bulan, dia jadi syirik. Kemampuan kita wujudkan. Baik. Okay. Okay, next. Tanya.
Soalan. Bagus kelas Ustaz ni. Sengap. Itulah pasal. Ustaz. Saya kembali. Ya, silakan. silakan. Ya, yang tadi Ustaz sambung pada yang tadi. Oleh kerana tak ada orang nak soal, biar saya soal. Okey. Baik, aku ampunkan semua dosa kecuali syirik. Okey. Bagaimana kita nak faham tentang maksud ayat, kemudian bagaimana kita nak membantu, macam Ustaz cakap tadi, ramai mungkin orang yang tidak meletakkan takwa tu di atas, nak bantu. Bukanlah kita nak cakap pandai, tak. Maksudnya kita nak bagi penerangan macam ni. Okey. Boleh Ustaz? Boleh. Macam mana nak bantu mereka? Maksudnya kita faham, kita tahu bila kita berada dekat situasi tu, kita tahu ni tak boleh buat macam ni. Contohnya Ustaz, kalau kita katalah kita demam, kita makan Panadol, kata makan Panadol X-Tifas ni bagus. Itu syirik, betul Ustaz? Syirik pada yang tak tahu. Pada yang tak tahu. Jadi yang tak tahu ni lah yang kita nak bagi tahu. Bagi tahu dekat dia. Macam mana? Okey. Okey Ustaz. Daripada awal, bagi tahu dia daripada awal diri dia. Siapa yang menerbitkan diri dia? Bagi tahu kat awal tu, bagi dia jawab tu. Siapa menerbitkan? Bagi dia jawab dengan faham. Sebab ni kena pergi rendah betul ya Ustaz. Ya. Sebab kerang-kerang hak ada kat luar ni, tak erti apa ni. Dia tetap dengan faham dia yang macam dulu lah. Kan? Ya. Tak boleh ni kena pergi jumpa bomoh. Kena sedapkan diri dia. Sedapkan diri dia dalam hal mentauhidkan Allah. Jangan main turut-turut. Jangan mengikut-ikut. Asyhadu an la ilaha illallah tu ikut. Ya saya. Hak betul-betulnya guna. Hak betul-betul kena ajar dia. Hak betul-betulnya aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah tu lagu mana? Tanya dia macam mana yang betul yang kata saksi tak benda lain. Saksi kat mana ya Ustaz? Tak dengan hak tu. Hang mengucap sehari berapa kali? Kita mengucap sehari berapa kali Lan? Berapa 17 betul. 17 semayang. Semayang 17 tu rakaat solat. Rakaat solat ya saya. Okey. 19 bukan? Bukan. Jangan teka. Bagi faham. Lan, kalau macam tu, macam mana Lan nak abang kat depa? Ya saya. Saya faham Ustaz. Macam tu Lan kena abang kat diri Lan dulu. Ya saya. Kemas sungguh. Lan betul sungguh. Tak payah abang Lan, dia pindah pergi kat depa. Dengan syarat Lan ada kasih sayang sungguh, cinta sungguh, dengan syarat Lan kenal sungguh. Kalau Lan saya tanya mengucap saya berapa kali pun tak boleh pergi, tak boleh bawa pergi kat depa dah ni. Betul? Ya, betul. 9. Jadi macam mana nak bagi depa jadi elok? Kita kena elok dulu. Betul. Kita kena kemas dulu, baru boleh heret depa. Kalau tidak lagi, kita tak heret depa, siapa yang heret kita? Depa. Depa heret kita. Kita akan jadi macam depa. Lama-lama duduk lagi teruk dari depa lagi. Allah. Kita perkemas hak ni dulu. Kita perkemas tentang kita dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang kita belajar ni, kita nak mengenai. Ni nak perkemas dia tu. Ya. Kalau kita kata, asyhadu, aku bersaksi. Alla ilah, tidak ada Tuhan illallah, melainkan yang bernama Allah. Saya nak tanya Lan. Ya, apa beza ilah dan Allah? Ilah itu dia pencipta, dia penguasa, dia yang semua segala-galanya ilah. Okey, betul. Allah tu macam mana? Allah tu cuma nama je lah mungkin. Macam ni. Betul itu. Jangan duk buat banyak kali. Sekali abang betul dah. Okey. Allah tu nama bagi yang mencipta, yang mentadbir, yang mengurus. Tu beza. Ilah tu diri. Allah tu nama bagi diri. Baik. Okay. Saya nak tanya lagi. Pasal Lan tanya banyak. Bagus.
Dan kena tahu banyak. Okey. Ya, saya. Okey. Apa yang Ya. ada pada Allah? Apa yang ada? Apa yang ada pada Allah? Apa yang ada pada Allah? Jawab. Okey. Terus saya jawab. Memanglah tak boleh jawabnya. Terus boleh. duduk kembang-kembang hidung. Mai saya beritahu. Lah simpan dulu jawab ni. Okay. Tak boleh, Ustaz. Okey. Okey, Ustaz. Allah tu adalah huruf yang dicantumkan menjadi nama. Yang ada Ya. pada Allah itu huruf yang disebut dengan nama. Itu dia ada. Aha. Baik. Jadi dia tu bukan Tuhan. Dia tu nama bagi Nama Tuhan. sahaja. Ya. Yang kata Tuhan tu yang Lan kata tadi. Mentadbir, mengurus, Ya. mengatur, mencipta. Itu Tuhan. Ya. Jadi macam mana? Dia panggil nama dia lah. Pasal Tuhan bukan kita nampak. Panggil nama. Ya. Nama yang kita tahu panggil nama. Jadi apa yang ada pada nama? Ada 4 huruf. Pasal apa 4 huruf tu? Nak menyatakan tentang diri untuk simbol bagi keadaan diri. Alif. Simbol bagi zat, bagi diri hak tak ada nama tu. Alif. Aha. Lam. Simbol bagi sifat. Bagi keadaan diri. Lam tu. Ya. Lam satu lagi. Simbol bagi perbuatan. Setiap yang dibuat tu. Ya. Ha tu simbol bagi nama. Sebab tu tak ada apa. Ada alif, lam, lam, ha saja. Bila cantum, dia berbunyi Allah bila cantum. Tu pun kena ada apa? Nak pergi bunyi. Kena ada apa Lan? Jawab. Kena ada apa lah. Sebab tu bukan senang nak pergi ajak orang mentauhidkan Tuhan Lan. Kita apa pening. Ya. Kena ada syahadah Ustaz. Kena ada penyaksian kena ada dulu. Tak penyaksian nak buat ke mana? Dan dalam penyaksian kena ada apa? Punggah. Hijau lagi pakai tidur orang ni ya. No. Ya, betul. Dan dalam penyaksian kena ada Lan lah. Lan tak ada nak saksi apa? Betul. Betul. Apa Ustaz? Tanam, pegang kuat-kuat. Lepas tu belajar lagi, belajar sembang lagi, cari yang betul. Kena pergi mengaji ilmu usuluddin. Banyak. Kena mengaji ilmu tasawuf bagi banyak. Kena mengaji ilmu tauhid bagi banyak. Lepas tu barulah kita boleh pergi abang kat orang. Pasal apa? Diri kita telah dikhabarkan. Kalau diri kita tak dikhabarkan, macam mana nak bagi pengkhabaran? Ya, Ustaz. Okey. Ya, faham Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baiklah. Steady, kena steady. Lepas tu kena membangunkan diri. Tak boleh kena tabuh. Aku malas Ustaz ni kerja balon goyang tak orang mengaji habis. Tak ada apa Ustaz. Tahan sebab apa? Ke depan nak kenal lagi teruk. Ya, tak ada apa. Biasa. Tak saya tanya Muhammad Ghazali Ramli bergembira. Macam mana dia kenal? Tanya dia. Allah Akbar. Ya Ustaz, sambung. Okey. Okey, soalan daripada Atif Ustaz. Ustaz tadi ada bab tergantung. Jadi tergantung tu apa maksudnya Ustaz? Nak bagi faham lah Ustaz. Saya tak payah bagi maksud. Saya bagi contoh. Hati dengar elok contoh. Lengan baju dengan badan baju. Lengan baju dengan badan baju bukan sekali. Lengan asing, badan asing. Okey. Ya. Cuba tengok betul-betul. Lengan tu bergantung ke dia tergantung? Tengok betul. Lengan yang lekat di badan baju tu dia bergantung ke dia tergantung di baju? Jawab. Tergantung. Kalau begitu kita dengan Tuhan, kita bergantung ke kita tergantung ni? Okey, tergantunglah. Tergantung lah. Sebab tu tergantung, bukan bergantung. Okey, faham Ustaz. Right. Okey Ustaz. Soalan daripada Nur Khalifah. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya pasal solat. Lepas habis solat saya rasa terfikir solat saya ni betulkah? Allah terima ke? Kenapa jadi macam tu Ustaz? Boleh jelaskan? Terima kasih. Dia sebenarnya salah tu. Kalau kita kata Allah terima, salah. Pasal kita rasa kita buat, kita boleh buat lah.
kita tentu tak boleh buat. Dia tolong kita buat. Bila dia tolong kita buat, takkan dia tak terima? Dia yang tolong kita melakukan solat, tiba-tiba dia reject. Yang masalah kita nak terima ke tak? Pasal kita rasa kita yang buat. Nak suruh Tuhan terima. Kita boleh buat. Tuhan terimalah, aku buat dah. Tuhan kata, aku tengok hang tu lebih baik daripada solat hang. Solat hang nak buat apa? Hang nak buat apa solat? Hang nak buat apa nak tunjuk kat aku? Aku tengok hang tu lebih mulia daripada solat hang tu. Jadi, masa ketika tu, kita sedar. Oh ya Allah, hang terima ke tak? Tu atas hamba. Kehambaan tak apa. Atas nilai kehambaan tak apa. Tapi atas nilai kata hang terima tak? Kerana kita masa kita buat, itu salah. Okey, jadi Ustaz kat sini, apa yang Khalifah tanya ni, maknanya Ustaz kita kena pasti dulu baru boleh solat Ustaz sebenarnya. Tengok nak. Saya nak tanya Khalifah. Khalifah, solat tu apa? Jawab Cik Khalifah. Jangan tukar jadi khilafiyah sudah. Duduklah Khalifah sudah. Dia sengap Ustaz. Baik. Mai nak beritahu. Khalifah dengar baik-baik. Solat itu adalah ingatan. Lah ni saya nak tanya Khalifah. Siapa ingat kat siapa yang betul-betulnya? Kita ingat kat Tuhan. Tuhan ingat kat kita. Tuhan ingat kat kita. Satu perhargaan. Kalau Tuhan ingat kat kita, nilai apa solat kita tu? Kalau kita kata kita solat, nilai apa? Bukankah nilai aku ingat kat hang? Kalau aku yang ingat dekat hang ingat marah. Hang ingat main-main ke? Aku ingat tau. Bukan makhluk ingat kat hang, aku yang ingat kat hang. Lah ni saya tanya Khalifah. Kalau yang di-Pertuan Agong telefon Khalifah ajak makan, hebat. Hebat tak? Hebat. Khalifah mana pergi? Sengap. Betul lah. Dia sengap. Dia tak berbunyi dia. Okey. Kalau Agong ajak makan pun dah best. Ni Tuhan ajak bersembang ni. Allah. Macam tu lah. Jadi, kalau bertanya, Tuhan terima tak ni? Lemah sangat lah. Bertanya. Kita terima tak solat kita ni? Tanya hak tu gitu. Aku terima ke tak ni? Tuhan kata, hang tak terima, aku tak terima. Hang terima takkan aku tak terima. Hang yang buat bukan aku. Itulah reda Ustaz. Ya. Kalau dah aku reda, hang takkan solat hang aku tak reda. Hang tu yang aku reda, bukan solat hang. Masalahnya Ustaz, kita masih ragu-ragu ni dengan dia tu masalah jadi tu Ustaz. Lepas tu tang mana yang kata iman. Kalau ragu-ragu, tang mana yang kata beriman. Dia ada syak dan waham. Punggah. Punggah. Mana dia nak tahu, mereka tak abang. Mereka tak ada nak abang. Ustaz. Ya. Aku seperti mana yang hamba aku sangka kepadaku. Macam tu Ustaz. Ya. Macam mana? Soalan dia apa? Soalan dia macam tu. Ustaz pecahkanlah. Saya mungkin boleh bagikan macam tu lah. Aku seperti mana yang hamba sangka kepadaku. Kalau kita sangka Tuhan sedang melihat kita solat, macam tu lah. Bila kita sangka Tuhan melihat solat, kita pun sangka-sangka dengan Tuhan melihat lah. Jadi waktu tu, sangka kita Tuhan melihat kita solat, di mana ke Tuhan duduk? Dekat mana Tuhan duduk dengan sangka tu? Jadi hang sangka aku macam akal hang. Aku macam akal hang duduk tu. Ya. Tu sangka. Ya. Apa nama? Aku rajin bangun malam ni, mesti Tuhan sayang kat aku. Tuhan kata hang sangka gitu. Betul lah. Betul. Hang sangka aku sayang kat hang kerana hang bangun malam. Hang bangun malam bila aku sayang kat hang bila? Ya. Sudah. Kacau ni. Maknanya Ustaz, untuk bagi faham benda ni sebenarnya Ustaz, cara kita memandang tu dia dah lain daripada kebiasaan Ustaz. Ya, dia lain dan mesti lain.
Sebab dimensi dia lain, ya. Tengok dah. Nabi, perangai dia lain. Rasul, perangai dia lain. Papa Aulia, perangai lain. Papa Sadiqin, semua yang nak duduk pergi kat Tuhan, perangai kena lain daripada biasa. Cara faham lain, cara fikir lain. Cara tengok semua lain, Ustaz. Semua lain, tak sama. Tengok Ashabul Kahfi je, nak lain 309 tahun, lain pada orang lain. Kalau sama macam orang lain, kita akan dipenjarakan oleh yang lain. Tu Allah sebut dalam Quran ya Ustaz, ikut yang ramai ni pasti mereka menyesatkan Ustaz dah. Menyesatkan kamu. Surah Al-An'am ayat 116. Baca, dia kata tu betul. Okey, soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, malam ni ada topik ke atau boleh tanya apa-apa je? Boleh tanya apa-apa je. apa-apa. Jangan tanya duit je. Okeylah. Okey, soalan saya, Ustaz kata kita ni datang ke dunia seorang-seorang. Ya. Lepas tu kembali pun nanti seorang-seorang. Ya. Jadi di antara keduanya tu, kita sepatutnya macam mana? Adakah kita ni sebenarnya seorang-seorang ataupun kita dengan Tuhan ataupun kita dengan orang lain dan kita gunakan kira hablum minan nas tu lah untuk menuju ke Tuhan tu. Sepatutnya macam mana? Terima kasih Ustaz. Okey. Puan buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 94. Puan tengok Tuhan kata seorang ke ramai? Puan buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 94. Puan baca makna dia. 90. Puan baca makna dia. Puan tengok Tuhan kata, kita ni main seorang ke, main ramai. Duduk seorang-seorang ke, duduk ramai. Balik lagi seorang-seorang ke, ramai-ramai. Dia abang terus lah. Saya tak payah abang lah. Tu abang terus. Alright. Okey Ustaz, saya tanya ni berkenaan diri saya lah. Okey, yang kiranya memori saya lah, seawal-awal yang saya boleh, maknanya boleh flashback Ustaz, adalah waktu tu kira umur kecil saya rasa. Okey. Waktu tu apa sebenarnya situasi tu yang kita boleh ingat yang mula-mula sekali lah memori kita kat dunia ni Ustaz? Itulah kenangan kita dengan Tuhan yang Tuhan tunjuk bagi kita nampak. Yang awal kita boleh tahu. Itu kenangan sebenarnya. Kenangan Allah Ta'ala dengan kita sampai hari ini. Maka dia tunjuk. Kenangan tu sangatlah lama pada hang. Tapi sangat sekejap dengan aku. Allah. Okey. Tanya lagi. Kan dah kenal. Okey Ustaz, Khalifah tanya. Okey, time nak solat tu, nak memandang Tuhan tu macam mana Ustaz? Tolong jelaskan. Saya tak boleh nak jawab. Ustaz, soalan rumah bising, minta maaf Ustaz. Okey. Ketika solat? Okey, ketika time dia nak solat tu, dia mungkin lah Ustaz dia tak faham yang kata memandang ni Ustaz. Dia nak faham macam mana. Solat tu ingatan. Okey. Ingatan Tuhan pada siapa bertanya? Khalifah. Ingatan Tuhan pada Khalifah. Solat tu Allah Ta'ala nak beritahu kata, Khalifah aku teringat kang. Allah. Sakli. Dia hilang. Tak ada nak tekan. Hilang apa Ustaz? Gambar li lah. Nampak lah? Dia nampak saya lah? Saya nampak. 30 minit. Macam mana dia kata tadi buat macam mana li? Kalau dah tu tekan je dekat skrin tu. Tekan bagi ada je? Okey. Tekan bagi ada. Okey li. Apa nama pasal nampak tu kan? Khalifah tanya pasal
nampak Tuhan kan. Dia tanya macam mana soalan? Tak salah Okey. hilang tu. Time nak solat tu, memandang Tuhan tu macam mana yang dikatakan memandang Tuhan tu, Ustaz? Bila memandang Tuhan tu, tengok yang memberi pandang. Tengok teringat tu. Tu pandang dia. Teringat nak solat, tu dah pandang Tuhan tu. Teringat nak solat. Teringat waktu dalam solat. Teringat waktu nak habis solat. Teringat semua. Tu dalam memandang Tuhan. Pasal apa? Memandang pada yang teringat tu. Pada yang ada yang memberi ingatan tu. Dia pandang kat situ. Itulah memandang Tuhan. Maknanya sudut dia macam tu, Ustaz. Sudut Tuhan ke hamba. Baru kita faham, Ustaz. Ya. Okey. Lah ni nak beritahu dekat apa nama dia? Khalifah. Khalifah. Nak beritahu Khalifah. Khalifah teringat nak makan roti canai. Roti canai itu ada dulu ke yang Khalifah nampak, atau nampak roti canai dalam pandangan Khalifah dulu baru roti canai itu ada di luar? Macam tu lah. Okay. Okay. Alright, next. Tanya. Dia jawab dah, Ustaz. Nampak roti canai itu dulu. Nampak je tu. Betul lah tu. Macam tu lah melihat Tuhan dalam solat tu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Cik. Apa abang? Makcik nak tanya. Alhamdulillah sihat. Makcik nak tanya. Satu masa dulu, makcik pernah disantau. Jadi, satu malam tu, makcik mimpi ada seseorang datang tolong buangkan benda tu. Sebenarnya siapakah dia? Hak ni Qorin. Hak ni kena ada jin jahat. Nama dia Qorin. Ya datang tolong buangkan tu. Yang tolong buang kah? Ya, tolong buang kan. Tolong buang ni. Dia panggil apa nama Rijalul Ghaib. Dia panggil Rijalul Ghaib. Lelaki yang Allah Ta'ala bagi hilang tapi tak mati lagi. Macam tu lah. Sebab benda-benda hak pelik-pelik tu selalu dia datang tolong tu. Rijalul Ghaib tu lah. Jadi macam kita kata orang-orang hak baik itu siapa tu agaknya Ustaz? Ramai. Tapi taklah seramai yang ada yang zahir ni, tapi ramai. Salah satunya Khidir. Nabi Khidir. Dia salah satu yang membantu. Nabi Khidir. Ya, betul. Nabi Khidir Ustaz. Ya, betul Cik. Ya. Terima kasih. Sama-sama saya. Ustaz. Malam tadi Ustaz. Ya. Saya mimpi Ustaz main sini, lepas tu pergi marah pakcik saya pasal apa Ustaz. Aduh. Allahu Akbar. Okey Ustaz, ni Azma dia tanya, Atif. Okey, tentang mimpi ni Ustaz, kenapa peristiwa yang berlaku dalam mimpi tapi kita yang rasa takut, rasa penat, rasa sakit. Yang dalam mimpi tu kita atau roh kita Ustaz? Dalam mimpi tu roh pun tak, kita pun tak. Dan dalam mimpi itu yang mengetahui tentang roh dan kita. Penin tu. Pasal dia tanya apa soalan penin?
Wah, dia tanya ada Ustaz, bab mimpi. Silakan Naim tanya. Dia mengaji ni mesti ada tanya pasal mimpi Ustaz lah. Betul ya. Sila. Naim? Sekejap saya type. Segan. Baik. Tahu takut. Tahu takut. Okey Ustaz, soalan daripada Nurihan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Soalan ni datang dari kenalan saya. Dia tanya pada saya, semasa kita takbiratul ihram, masa baca Allahu Akbar, di mana Allah? Saya tak ada jawapan lagi soalan dia tu Ustaz. Terima kasih. Okey, tu masa berkata Allahu Akbar. Masa kita makan nasi, Tuhan di mana? Masa kita pakai baju, Tuhan di mana? Masa kita masuk dalam bilik air, Tuhan di mana? Jangan tengok masa semayangnya, tengok masa lain semua. Sebab Tuhan ni bukan masa semayangnya, semua masa kot. Itulah jawapannya. Okey. Next. Okey, Naim, soalan dia Ustaz. Dia mimpi jalan di hadapan seekor singa yang besar. Mula-mula rasa takut, tapi tengok singa tu tak ada buat apa, hanya tengok saja. Saya berjalan melintas depan singa tu dengan keadaan selamba je. Tak habis sikit Ustaz. Bila kita dah dekat dengan Allah, bila dah kita duduk dengan Allah, singa tu adalah diri kita sendiri. Nak takut apa? Yang garang, yang hebat tu diri kita tu. Sebab tu bila diri kita tu dah, kita tahu, kita kenal, kita boleh jalan biasa je. Kita kenal kita tu siapa. Okey. Cering dah Ustaz. Tanya lagi. Okey, tanya. Sila. Ada lagi soalan? Ustaz, ada satu ungkapan, tak ingat dah makcik dalam buku apa makcik baca, dia kata, wahai dunia, jadilah engkau zalim kepada hamba-hamba yang kukasihi. Janganlah sikit pun menampakkan kegembiraan supaya mereka sentiasa mengingati aku. Dia kata. Minta tolong Ustaz huraikan sikit. Okey. Seperti mana Nabi kata dunia ni penjara untuk orang beriman. Dan dia adalah syurga untuk orang kafir. Dunia tu apa? Dunia tu hijab. Sebab tu dunia minta supaya dia jangan disukai. Sebab nanti jadi hijab pada orang yang ingin kembali kepada Allah. Siapa yang menginginkan dunia, dia akan jadi orang yang terhijab daripada Tuhan. Dunia tu apa? Dunia tu adalah sesuatu selain daripada Tuhan. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik makcik, baik. Ni Ustaz. Khalifah tanya, Abang Torik tu siapa Ustaz? Abang Torik tu guru saya. Dia anak murid guru saya. Bapa dia, saya mengaji dengan bapa dia guru saya. Dia anak kepada guru saya. Dan hari ni, bapa dia dah meninggal. Dia jadi guru saya. Dan bapa dia dengan bapa saya sangat akrab, kawan baik. Dan hari ni kami berkawan baik lah. Dan dia guru saya. Dia yang mengajar dekat saya benda-benda ni semua. Cuma, dia sangat-sangat tutup. Aurat dia tak terbuka langsung. Siapa pun tak kenal dia. Dan saya tak mengaji dengan yang lain. Saya mengaji dengan dia aja. Dan
Yang saya harap semua sekarang ni adalah daripada dia. Baik. Okay, next. Soalan. Okay Ustaz, dah kita ada asas mengaji ni Ustaz. Sebenarnya tak ada pun kebetulan tu Ustaz lah. Tak ada. Siapa buat kebetulan mau bagi penampak dah. Allahu Akbar. Okay. Tanya. Ustaz? Ya, silakan. Soalan sikit. Ya, saya. Macam mana dalam kehidupan seharian kalau kita ni tak mengaji setiap masa, tapi kita nak bawa kenal Tuhan tu setiap masa, apa yang kita sebenarnya patut buat? Kita kena pergi kerja, kita kena pergi bergaul dengan orang kadang-kadang. Tenang je. Siapa yang memberi atas kehendak untuk nak pergi kerja? Tuhan. Kenapa? Kenapa diberi kehendak tu kah? Kenapa diberi kehendak tu? Untuk melalui kehidupan sebagai manusia lah, perlu. Ya, sebagai manusia kita sangat perlu. Okey. Ya. Dia bagi lah. Tak? Ya. Sebab dia maha memberi rezeki. Dia tak bagi kehendak untuk bekerja. Rezeki tak sampai. Dalam bentuk makan minum dia tak sampai tu. Maka kerana dia nak bagi. Maka mengingati itu bukankah dalam kerja tu. Ingatlah macam tu. Siapa suruh nak pergi kat Tuhan dengan solat je. Wahai kerja tu kalau betul-betul tetap sama macam solat lah. Duk kat mana pun sama je. Pasal apa dia temukan kita dengan kawan-kawan? Sebab dia maha menghiburkan. Dia bagi jumpa kawan. Kawan sembang kita terhibur. Wahai dia yang menghiburkan tu. Kalau dia tak buat lagu tu, kita duk keras dalam kotak. Baik jadi aiskrim. Boleh tak makan? Baik, Ustaz. Terima kasih. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Kak Tun. Ya. Okey, gerak diam Kak Tun Allah zahirkan untuk Kak Tun nikmati. Soalan, adakah bekas ini memang Allah bagi khas untuk Kak Tun hingga bawa mati? Yang mana isinya hanya kenal dia? Macam mana tu Ustaz? Bekas dia bagi. Macam mana? Daripada mula? Okey. Kak Tun sangat tahu gerak diam Kak Tun Allah zahirkan untuk Tuhan bagi. Soalan dia, adakah bekas ini diri dia lah memang Allah bagi khas untuk Kak Tun hingga bawa mati? Yang mana isinya? Dia tak bawa mati. Bekas itu adalah kenangan dia dengan Kak Tun supaya besok kalau dia tanya, hang ingat tak dekat aku masa ni? Hang ingat tak? Allah. Kak Tun kena jawab masa tu. Masa Kak Tun duk main-main dengan kawan, duk sembang kawan, hang ingat tak aku yang berhadapan dengan hang ketika ni? Hang ingat tak? Dengan satu soalan je dia tanya, siapa Tuhan kamu? Ingat tak siapa Tuhan kamu ketika kamu sembang dengan mak kamu? Ketika kamu sedang belajar dalam kelas, duk tengok guru, siapa Tuhan kamu? Ketika duduk depan cermin, duk berhias diri, Tuhan tanya, siapa Tuhan kamu? Ingat tak yang ni? Punggah yang ni. Esok kita nak kenal. Li? Ya, saya. Ada. Okey. Dia mai dah Ustaz. Okey Ustaz, tolong jelaskan apa itu martabat 7. Tak payah mengaji nak buat apa. Tak payah. Saya tak suka sebenarnya. Tak suka nak ngaji benda tu. Pasal bukan ada nilai apa pun. Okay, next.
Nak tanya, Silakan. Ya. kalau kita disarankan untuk mengingati Allah kan, Ya, betul. tapi bila kita ingat tu, kalau kita ingat tapi benda ingatan kita tu tak cukup untuk mengajak kita jadi lebih baik ataupun buat lebih baik atau meninggalkan apa yang kita rasa tak elok lah. Macam mana dengan mengingatnya macam tu, Ustaz? Tinggalkan. Jangan diingat. Dia tak boleh memberi kebaikan. Tak, maksud saya kita ingat Allah. Tapi ingatan kita kepada Allah tu pun tak mampu nak buat kita merubah kita lah, maksudnya. Tak mengubah. Tak apa. Minta ke dia. Doa. Jangan harap nak pergi buat terus nak ingat. Doa. Sebab semua nak ingat tu dia yang nak tolong. Minta. Tolonglah bagi kita boleh ingat. Dan Tuhan tak pernah tolak kalau kita minta sungguh-sungguh. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, jazakallah. Okey Ustaz, Atif, Ustaz boleh cerita sikit macam mana nak mengenal diri ni Ustaz? Tengok diri ni, diri luar. Kalau tengok diri dalam tak nampak. Tengok di luar tu. Apa dia? Bodoh. Mengenal yang kita ni sebenar-benarnya jahil. Maka kealiman itulah diri hak abang tu. Mengenal diri yang memberi kealiman. Diri tu kita nak kenal. Kita luar ni bodoh. Dia memperkenalkan, dia memberitahu, dia yang mengkhabarkan. Maka diri kita sebenar bodoh. Kita duduk tentang bodoh, dia akan memperkenalkan kita tentang alim. Tu nak kenal diri. Kita ni lemah. Dia memperkenalkan tentang kuat. Dia memperkenalkan tentang hebat. Diri asal kita lemah. Jadi bila kita mengetahui yang diperkenalkan tu, yang memperkenalkan kita tu, kita mengetahui yang tu. Tu kenal diri. Kita ni hina. Dia memperkenalkan tentang mulia di balik kehinaan, di balik kita merasa hina tu. Okey. Okay, next. Ada lagi? Silakan. Allah Akbar. Naim cakap Ustaz banyak soalan tapi rasa nak simpan bila jumpa Ustaz depan-depan. Okey. Boleh. Nak terang salah boleh. Mai ke dah? Mai siapa ni? Tunggu habis ni. COVID ni saya pergi sana. Habis mai. InsyaAllah. Okay. Pergi dengan Abang Lee boleh Abang Lee? Boleh insyaAllah. Dengan semua. InsyaAllah. Kutip daripada Kuala Lumpur sampai Perak, sampai Pulau Pinang, buat main sekali semua. Kita charter bank. Charter bah. Bah. Nak tumpang. Dengan riba bah kita buat main sekali. Okay, next. Tanya. Tak ada soalan dah. Okey Ustaz, cerita sikit macam mana Nabi tarbiyah sahabat-sahabat dulu Ustaz. Nabi tarbiyah dengan rasa kasih sayang yang terbit dulu rasa tu. Nabi cakap 2-3 patah je. Terus terima. Dia tarbiyah dengan sayang dia, dengan pandangan dia bagaimana Tuhan pandang dia, begitu dia pandang sahabat. Sebab tu tak ada cerita banyak. Abang sikit je, clear. Okey. Dia tarbiyah dengan kasih sayang
yang dia lihat dalam diri dia terhadap sahabat-sahabat dia. Baik. Okey Ustaz, Naim Abang. Okey, bila datang satu-satu masalah tu rasa excited nak tengok Allah punya kebesaran untuk bawa kita keluar dari masalah tu. Macam mana, macam tu okey lah kan Ustaz? Okey tu, sangat baik lah. Itu yang terbaik, mengetahui, nak tengok macam mana Tuhan bawa keluar masalah. Tu lah. Baik. Okey, ada lagi? Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, macam mana kita nak mengatasi bila kita ada alami pergerakan macam gerakan macam saya macam saya sentuh tapi saya nak makni tu saya tukar lah macam maaf, saya tak faham soalan apa dia tu. Putus-putus. Tak macam. Okey. Macam mana saya nak mengatasi bila sesuatu pergerakan tu, sentuhan tu dia datang sekali dengan pergerakan saraf. Maksudnya kalau saya pegang apa pun bergerak. Kalau saya macam tu lah saya nak bagi soalan tu kalau tapi saya nak tahu. Dia tu kekuatan dalaman. Dia tu internal strength, kekuatan dalaman kita yang Tuhan letak pada orang-orang yang dia nak bagi. Jadi yang tu dia tak boleh belajar. Itu bukan benda belajar. Itu benda gifted, benda anugerah. Yang kita kena kawal dia lah. Itu yang saya tanya Ustaz. Macam mana nak atasi? Tak apa. Kita kepada benda-benda penting sudah. Saya faham. Tapi hak tu kita kena biasakan untuk mengawal, untuk kawal dia. Biasakan untuk kawal dia. Biasakan untuk yang penting-penting saja kita nak sentuh ni. Saat ni kalau kita ni semua kalau macam kita buka pagar. Faham. Dia kekuatan dalaman yang kuat yang Tuhan bagi. Hak tu bukan boleh buang tu. Hak tu satu pemberian. Bagaimana bila Allah Ta'ala nak tunjuk kebesaran dia bagi benda tu kat orang. Kita guna lagi betul lah sebab nak buat jalan tak betul boleh tak tu. Bila kata kita sentuh apa pun dia bergerak saya macam betul. Pelik lah kan dia kekuatan dalaman yang Allah Ta'ala bagi pada siapa yang dia nak bagi. Semua orang ada tapi tak terselah. Tengah orang tu dia terselah. Tuhan tunjuk terus. Jadi sendiri yang kena pandai bawa lah Ustaz macam tu. Ya betul. Betul. Kena pandai manage dia. Kena pandai urus dia. Saya yang manage dia. Bila saya perlukan itulah kan. Ya. Okay. Sampai tahun ni lagi orang akan kata magic. Orang akan kata silap mata, silap macam-macam. Itulah. Nak tanya Ustaz macam mana saya nak atasi. Handle elok tenang. Dia kena banyak tenang. Jangan kita agresif. Sebab dia boleh membahayakan juga. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey. Ada lagi? Ustaz, ada soalan lagi? Silakan. Ya, boleh. Macam mana kita nak bina sabak yang betul-betul sabak dalam diri tu Ustaz? Sekian. Tak bina. Dia akan terbina. Sebab dia bubuh sabak setakat kemampuan kita dia. Dia akan terbina. Dengan kita jangan risau. Dia akan terbina benda tu. Cuma kita kena tahu nak kawal. Sebab lepas sekejap lagi, dia hilang, hak lain pula aktif main.
Kalau fizikalnya, kita jangan makan daging banyak. Jangan makan benda-benda yang boleh bagi panas badan cepat. Kalau fizikalnya. Dan kita solat dalam keadaan tenang. Kita tak terburu-buru. Dia akan membantu badan untuk jadi tenang. Dan kita balik kepada jiwa yang mengenal. Jiwa yang tahu Tuhan. Benda tu akan berdiri kat kita. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Ya, semua ni adalah tentang cinta dan kasih Allah pada kita. Tak ada benda lain kat Tuhan ni. Yang ada dekat dia, cinta dan kasih sayang. Betul. Okey. Kalau tak ada soalan, kita tangguh sampai sini dulu, Ustaz. Nanti kita sambung lagi. Baik, insya-Allah boleh, insya-Allah. Lebih kurang, minta maaf banyak-banyak semua yang ada dalam ni. Kita nak belajar, kita mesti lalui benda-benda yang payah sikit. Sebab barulah mahal ilmu. Kalau kita belajar dengan duk tengok, relax, sambil goyang kaki, lambat buat ni. Kita belajar dengan kena fikir lagi, gangguan tu, gangguan ni. Supaya ilmu tu dia tajam. No, insya-Allah. Jadi berbahasa saya yang kasar-kasar, saya minta maaf pasal apa? Buat macam mana? Kena taruh tu ya. Tidak lambat ni. Saya pun tak tahu berapa lama boleh bertahan. Esok dia ambil, tak ada dah. Jadi saya bagi perabi-perabi wang dalam keadaan saya lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak elok tinggal. Sungguhnya kita semua ingin kembali kepada Allah. Kepiah tak pakai atik. Kepiah atas belakang. Tak pakai saja. Dah ada atas mari belakang. Bukan tak pakai. Okay. Tak pakai kepiah pun tak apa. Jiwa kena tutup. Kepiah jiwa tak tutup tak pakai ke. Orang Melayu Indonesia pun pakai kepiah tak, tapi Kristian. Kena dah. Baik. Sama-sama saya insya-Allah. Baik. Lebih kurang minta maaf. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah. Mudah-mudahan kita dalam jalan track yang betul menuju kepada Tuhan. Insya-Allah. Amin. Amin. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba. Amin. Wa bil islam dina wa Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna faham nabiyyin bija'ir tamil mursalin. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wahdina. Allahumma arina haqqan haqqan wa arzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan والإنابة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي